rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wahai sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bertemu lagi pada program iaitu Tadarus Interaktif bersama saudara baru atau saudara Muslim, siri yang ke-11. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT. Hari ini macam dah rancang pula ya. Ini warna sesuai dengan Kak Ros, Kak Nur sesuai dengan Ausam. Allah Akbar, macam orang rancang tu kan. Alhamdulillah. Ala kulli hal, insya-Allah kita sebelum nak mulakan dulu, kita marilah menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kita dah berada pada siri yang ke-11. Jauh sungguh perjalanan kita. Alhamdulillah. Amin. Sekarang ni, hari ini kita akan sama-sama membaca suratul Asr. Pendek saja, iaitu sebanyak 3 ayat. InsyaAllah, macam biasa, kita akan baca bersama-sama dan kita akan menghayati pengajaran ayat ini dan kita akan baca seorang demi seorang. InsyaAllah, kita mula dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita berjaya sama-sama membaca. Tadi saya dengar huruf Ain dengan Sad tu banyak yang saya dengar tadi, banyak yang tersasul. Ya, insya-Allah dia ada yang baca Sin, ada yang baca Sad. Insya-Allah lepas ni kita tahu. Oleh itu tuan-tuan, surah ini dinamakan Wal Asr, iaitu demi masa. So kita semua tahu memang besar sungguh pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ini, iaitu pertama berkaitan dengan surah ini, mengamal ilmu. Beramal dengan ilmu. Pertama, seorang itu tidak boleh dikatakan menuntut ilmu kecuali jika dia berminat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, maksudnya ilmu yang dipelajari dan diamalkan akan menjadi cermin ke atas akhlak dan perbuatannya. Masya Allah tuan-tuan, ilmu ini bila mana kita belajar kena beramal. Kena beramal. Sebab apa? Kalaulah kita belajar dan tidak beramal dengan ilmu yang kita pelajari, alangkah ruginya. Kan? Rugi. Kalau kita belajar tentang sifat akhlak namun kita tidak mempunyai akhlak tersebut, apalah gunanya? Okey, nanti orang cakap, apalah kau ni, cakap tak suruh bikin. Takut sangat-sangat. Oleh itu, bila mana dah belajar, sedikit kita ubahlah sikap kita.
Tak dapat semua, ambillah sedikit. Ya, itu penting. Ilmu apa pun, ilmu lah yang akan mencorakkan tingkah laku kita. Tanpa ilmu, kita tak akan berjaya. Okey, dan seterusnya, seseorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya akan menjadi satu kerugian. Kan? Belajar punya habis. Belajar dah habis dah, 5-6 tahun belajar. Tapi kita tidak beramanah dengan ilmu yang kita belajar. Rugi sangat-sangat. Okey, dan seterusnya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, berdakwah. Dalam surah ini kita disuruh menyampaikan, menyampaikan, iaitu pertama berdakwah, mengajak manusia kepada Allah SWT adalah tugas para rasul dan merupakan jalan orang-orang yang mengikut jejak mereka dengan baik. Nak cerita di sini, tugas utama Nabi adalah menyeru manusia kepada kebenaran. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad. Kita pun disuruh untuk mengajak orang lain untuk mentaati perintah Allah. Inilah tugas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, nak mengajak manusia ini bukan suatu perkara yang senang. Tak payah pergi jauh lah, wahai sahabatku sekalian. Keluarga kita yang terdekat dengan kita lah. Kan? So, di sini Allah mengajar kita bagaimana nak menyuruh mereka, mengajak mereka kepada kebenaran. Pertamanya, dengan sifat kita nak ajak manusia kepada kebenaran. Nak cerita kepada mereka benda yang kebenaran. So, kita perlu ada sifat sabar. Sifat sabar. Kita bukan perlu kepada kuantiti. Kita yang sekarang ini nak mengajak manusia kepada taat perintah Allah, kita bukan perlu. Allah tidak melihat kepada kuantiti. Allah melihat kita ajak ataupun tidak. Ya, oleh itu kita perlu kepada sifat sabar. Sifat sabar. Kita bukan nak jumlah yang banyak. Tidak. Walaupun seorang kita ajak kepada taat perintah Allah, dia buat apa yang kita suruh, itu pun sudah memadai, wahai sahabat. Okey, dan keduanya perlu kita tahu, iaitu orang yang lalai akan kewajipan berdakwah masih berada dalam kerugian, meskipun ia termasuk orang yang berilmu dan mengamalkannya. Ini pun dikatakan orang itu tersebut adalah rugi. Sebab apa? Dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmu yang dia belajar, namun dia tidak sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Rugi. Kan Allah kata khus, orang yang rugi. Rugi sangat-sangat. Oleh itu alangkah malangnya kita dah belajar kan, dah belajar Al-Quran, dah tahu sedikit. Kalau kita tak ajar anak kita, kita tak ajar kawan-kawan kita, rugi Ausam. Ausam daripada tak tahu sampai dah tahu kan. Kalau tak ajar kawan-kawan kita, rugilah. Dan ilmu ini tidak akan berkembang. Satu lagi, bila mana kita belajar dan kita sampaikan, ilmu yang kita ada itu akan semakin berkembang. Sebab apa? Kita akan bertemu dengan benda-benda yang baru. Dan kita akan cari. Dan kita akan cuba selesaikan masalah tersebut. Kalau kita tak sampaikan, kita duduk dengan dalam kita tidak berkembang. Dan seterusnya, seorang da'i menyuruh ke jalan Allah mesti memenuhi rintangan dalam perjalanan dakwah yang dilakukannya. Oleh itu, perlulah sifat sabar. Bukan senang. Kita tak boleh ubah orang, Usam. Yang akan ubah manusia ini hanya Allah saja. Yang penting kita sampaikan. Seorang dai wajib bersabar dalam berdakwah dan tidak menghentikan dakwahnya. Penting ni. Penting sangat-sangat. Ya, jangan ada perasaan putus asa. Kita teruskan perjuangan, sampaikan apa yang kita belajar kepada kawan kita, walaupun dia tak terima. Mungkin dia hari ini tak terima. Esok lusa, insya-Allah terbukalah pintu hatinya. Pangkal pokoknya, jangan ada perasaan putus asa ataupun kiwak. Teruskan. Kita punya mesej kita nak semua sahabat-sahabat kita ini menguasai ilmu, beramal dengan ilmunya dan sampaikan kepada orang lain pula. Okey, insya-Allah
Inilah serba sedikit yang kita boleh ambil daripada surah ini. Sebab apa? Ramai manusia dalam kerugian. Sama ada dia berilmu ataupun tidak berilmu, berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang soleh, yang mana mereka sentiasa berpesan kepada kebenaran dan bersabar. InsyaAllah, bila mana kita mempunyai sifat ini, kita terkeluarlah daripada sifat kerugian. InsyaAllah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, itulah sedikit yang kita boleh ambil daripada pengajaran surah ini. Ya, kita selalu baca kan. Setiap kali majlis pun kita akan baca. Nak menutup majlis, kita akan baca. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang rugi, insya-Allah. Okey, kita mula dengan Puan Roseanne. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Masya Allah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Cantik, alhamdulillah. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Tahniah Puan Roseanne. Alhamdulillah. Sekarang ini kita masuk kepada sahabat kita Encik Abdul Ghani. Kita akan baca Encik Abdul Ghani baca ayat pertama dan ayat kedua, dan diakhiri oleh sahabat kita Muhammad Awsam ayat yang ketiga. Okay, InsyaAllah kita mula dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Tu dia, alhamdulillah. Dan kita minta sahabat kita Awsam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Masya Allah. Wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Masya Allah. Subhanallah. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat kita Awsam. Sekarang kita pergi pada Puan Norisma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Masya Allah. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Masya Allah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Masya Allah. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, Alhamdulillah. Nampak surah ini pendek sangat, tetapi makhrajnya cukup mencabar. Memanglah. So insya-Allah tuan-tuan, kita mampu menguasainya. Walaupun kita baca hari-hari, tetapi bila mana kita bertadabbur, bertalaki, kita akan nampak di manakah kesilapan kita. So alhamdulillah, di huruf ra-nya dengan huruf kha, dengan qalqalahnya, so memang sedikit benda ni mudah disebabkan kita ni benda yang baru, menjadi sedikit sukar. Insya-Allah, ya apapun kita bersyukur kita mampu membaca. Insya-Allah nanti sedikit masa lagi nanti kita akan belajar konsep tajwidnya, sebutan makhraj yang tepatnya, insya-Allah. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita mampu menguasainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita sudah berada di penghujung program. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri yang akan datang. Oleh itu nasihat saya, jangan putus asa. Belajar bersungguh-sungguh, jumpalah ustaz-ustaz untuk mendengar bacaan kita. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Kita tutup majlis kita dengan surah yang pada hari ini, iaitu suratul Asr dan tasbih kifarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta